Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita sambung masih lagi dalam satu topik minyak sawit. Di mana hari ini cikgu akan terangkan mengenai komponen yang ada di dalam minyak sawit. Minyak sawit terdiri daripada dua komponen, iaitu gliserol dan asid lemak. Pelbagai asid lemak lah. Minyak sawit terdiri daripada asid lemak tepu. Asid lemak tepu seperti asid palmitik dan asid stearik, dan ada juga asid lemak tak tepu seperti asid olik dan asid linolik. Jadi asid-asid yang saya sebut tadi adalah di bawah jenis-jenis asid lemak yang ada di dalam minyak sawit. Komposisi minyak sawit dan minyak sayuran yang lain. Jadual 5.3 ini merupakan jadual perbandingan dan perbezaan komposisi minyak sawit dengan minyak-minyak sayuran yang lain. Jadi kamu boleh lihatlah nombor di situ, dia bezakan di antara minyak kelapa, minyak jagung, minyak zaitun, minyak sawit, minyak isirung sawit, minyak kacang, minyak bijan dan minyak kacang soya. Jadi di sini dia tunjuk berapa peratusan asid-asid yang ada di dalam minyak-minyak tersebut, dan kita boleh lihat di sini minyak kelapa sawit mempunyai nisbah minyak asid lemak tepu dan tak tepu yang seimbang. Seterusnya adalah proses pengemulsian minyak sawit. Apakah itu proses pengemulsian minyak sawit? Ia adalah proses minyak sawit dipecahkan kepada titisan-titisan minyak sawit yang lebih kecil. Ini boleh meningkatkan jumlah luas permukaan minyak. Sebab dia sudah dipecahkan kepada titisan-titisan yang lebih kecil, sudah jadi lebih banyak. Dan luas permukaan dia pun akan bertambah. Baik, kandungan nutrisi yang ada di dalam minyak sawit adalah yang pertama, lemak. Minyak sawit merupakan minyak yang seimbang kerana jumlah lemak tepu dan lemak tak tepunya adalah sama, seimbang. Kemudian dalam minyak sawit juga mempunyai vitamin, contohnya seperti vitamin E dan vitamin A. Selain itu, dalam minyak sawit juga mempunyai antioksidan. Minyak sawit mengandungi bahan antioksidan, contohnya seperti karotina dan vitamin E. Jadi dalam minyak sawit ni ada bahan antioksidan untuk mengelakkan atau mencegah proses pengoksidaan berlaku, contohnya seperti karotina dan vitamin E, yang mana proses bahan ini boleh melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Bahan-bahan dalam kandungan minyak sawit yang kurang dari 100%, antara bahan lain yang terkandung dalam minyak sawit adalah termasuk sterol, fosfatida, triterphenik dan alkohol alifatik. Bahan-bahan ini sebenarnya menambah nilai nutrisi, kestabilan minyak dan memudahkan penapisan minyak. Jadi antara bahan-bahan kandungan nutrisi yang ada dalam minyak sawit tadi yang saya sebutkan adalah dia ada bahan antioksidan, dia ada vitamin A, dia ada vitamin E, dia ada lemak. Apa bahan antioksidan yang ada? Karotina dan vitamin E. Yang mana karotina dan vitamin E ni sangat bagus untuk kesihatan kita, untuk kesihatan mata, untuk kesihatan kulit. Dan selain tu dia ada juga bahan-bahan nutrisi lain. Walaupun kandungan dia kurang dari 1%, tapi bahan-bahan ini sebenarnya menambah lagi nilai khasiat yang ada di dalam minyak sawit. Baik, selain daripada kegunaan minyak sawit tu kita guna untuk menggoreng, memasak, menumis, minyak sawit juga digunakan dalam bidang penjagaan kesihatan, untuk menjaga kesihatan dan dalam pembuatan makanan. Selain kandungan lemak tepu dan lemak tak tepu yang seimbang, minyak sawit juga mengandungi nutrien yang banyak, yang mana ia sesuai dijadikan sebagai pelbagai jenis makanan seperti minyak masak, minyak sayuran, untuk buat margarin dan untuk membuat coklat. Seterusnya adalah pengurusan lestari dan kepentingan kelapa sawit dalam industri kelapa sawit. Yang pertama adalah
dari segi penggunaan tanah, yang kedua dari segi air sisa, yang ketiga dari segi kualiti udara, dan yang keempat dari segi pengurusan dari segi sisa-sisa kelapa sawit. Okey, kita lihat yang pertama bagi penggunaan tanah. Penanaman semula dijalankan untuk mengoptimumkan penggunaan tanah. Jadi tanah-tanah yang ada ni, yang terbiar ni, kita boleh optimumkan penggunaannya dengan menanam semula. Contohnya kita tanam sawit lah. Kemudian dari segi pengurusan air sisa, air kumbahan kilang minyak sawit ataupun palm oil mill effluent tu, POME, yang dihasilkan daripada proses pensterilan. Okey, ingat lagi urutan proses untuk mengekstrak minyak sawit. Yang pertama adalah kita kena sterilkan, steril menggunakan steam. Jadi ini akan menghasilkan air. Uap air tu dia akan menghasilkan air apabila dia menyejuk. Jadi air yang terhasil daripada proses pensterilan itu adalah dinamakan sebagai air kumbahan kilang minyak sawit. Yang mana air ni sebenarnya ada kegunaan dia, iaitu dia boleh dijadikan sebagai bahan baja organik dan bahan tenaga biogas. Jadi air sisa tu tidaklah terbuang begitu sahaja, tetapi kegunaan dia sebagai baja dan bahan untuk menjana tenaga biogas. Kemudian dari segi pengurusan kualiti udara meningkat apabila karbon dioksida diserap dan oksigen dibebaskan oleh pokok kelapa sawit semasa menjalankan proses fotosintesis. Okey, apabila kita tanam pokok sawit, pokok sawit ini adalah tumbuhan hijau kan. Jadi tumbuhan hijau ni memang dia akan melakukan proses fotosintesis, di mana apabila proses fotosintesis berlaku, dia akan serap karbon dioksida yang ada dalam udara lah, yang dibebaskan dari manusia, dari haiwan, dari kenderaan. Jadi karbon dioksida ni akan diserap oleh pokok kelapa sawit, dan pada masa yang sama pokok kelapa sawit akan membebaskan oksigen. Jadi kitaran menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen ini sentiasa berlaku dan akan menyebabkan kualiti udara kita lebih bersih. Seterusnya adalah pengurusan dari segi sisa-sisa kelapa sawit. Okey, selepas diekstrak minyak sawit daripada buah kelapa sawit tu, mesti akan ada sisa. Contohnya dia punya tandan ke, dia punya tempurung ke. Jadi bagaimana untuk menguruskan sisa kelapa sawit ni? Yang pertama, dia mengamalkan konsep sifar sisa, iaitu zero waste. Sifar sisa. Bagaimana yang dimaksudkan dengan sifar sisa ini, zero waste? Yang pertama, dia menukarkan sisa kelapa sawit, sisa yang terhasil tadi, kepada pelbagai jenis produk yang berguna. Maksudnya di sini, sisa itu tidaklah dibuang sebagai sisa, tetapi sisa itu diproses dan ditukar supaya kita boleh menghasilkan produk yang berguna yang kita boleh guna. Okey, apa itu produk-produk yang berguna tu? Okey, kalau kamu lihat Rajah 5.28 ni, aplikasi konsep zero waste ataupun sifar sisa dalam industri kelapa sawit, di mana pelepah dari pokok kelapa sawit itu kita boleh jadikan ia sebagai baja. Okey, kemudian batang pokok kelapa sawit boleh dijadikan sebagai bahan gantian kayu. Kemudian tandan, tandan yang kita asingkan dengan buah tadi, tandan kita tak gunakan, so tandan yang kosong boleh dijadikan sebagai bahan kompos. Tempurung pula, kita tak guna tempurung itu, kita buang. Untuk apa tempurung tu kegunaan dia? Tempurung itu boleh dibakar untuk mendidihkan air. Dan kemudian sabut, sabut yang sudah diperah tadi, sebab kita nak ambil minyak sahaja, jadi sabut itu kita boleh buang, dan sabut tersebut boleh dijadikan sebagai kapet pemaidani dan tekstil untuk baju. Kemudian yang keempat, air kumbahan sisa tadi, POME, air kumbahan daripada kelapa sawit tadi, boleh dijadikan untuk menjana tenaga biogas dan boleh juga dijadikan sebagai baja. Jadi inilah yang dinamakan sebagai jenis-jenis biogysim daripada sisa kelapa sawit yang kita boleh tukarkan kepada produk yang lebih berguna untuk kegunaan lain. Okey, jadi untuk hari ini setakat itu saja penerangan saya. Saya harap kamu semua boleh fahamlah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.